Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita teruskan lagi video lecture kita untuk chapter 2. Okay, Food Safety Regulation AGF 5013. Okay, kita mulakan dengan topik 2 iaitu Determination of Hazard. Okay, so kita akan bercerita mengenai hazard lagi. Alright. Okay, so the learning outcome, okay, after learning this topic, student be able to describe the chemical risk, nutritional risk, physical risk and microbial risk. Okay, kita tengok apa dia risiko lah yang ada dalam food safety. Alright. Okay, yang pertama kita ada chemical risk. Okay, apa itu chemical risk? Okay, a chemical hazard. Okay, is a toxic substance and any compound that may render a food unsafe for consumption. Okay, chemical hazard may lead to acute foodborne illness. Okay, chemical poisoning or food allergy. Okay, chemical risk ini adalah sebarang bentuk hazard yang disebabkan oleh pencemaran kimia. Okey, bila ada chemical, dia akan memberi kesan toksik kepada badan lah. Menjadikan makanan itu tidak selamat. Alright, apakah kesan-kesan chemical risk? Antaranya foodborne illness. Okay, foodborne illness maksudnya keracunan makanan lah. Okay, chemical poisoning. Okay, keracunan kimia dan juga food allergy. Okay, ataupun allergic reaction. Okay, mungkin ada setengah orang dia allergic terhadap sesuatu chemical, dia boleh terkesan lah. Okay, so ini contoh chemical risk. Okay, next kita ada chemical risk juga. Kita ada cara untuk kontrol. Kita boleh kontrol chemical risk ni daripada berlaku daripada makanan. Kita tahu. Chemical risk boleh termasuk ke dalam makanan, chemical masuk dalam makanan dan menyebabkan chemical risk. Tapi macam mana cara-cara untuk kita nak kontrol chemical risk ni? Kita nak halang chemical risk ni daripada berlaku. Yang pertama, contoh yang sekian. Alright. So, kita kena ada training employee. Maksudnya kita kena train pekerja. Untuk mengelakkan chemical daripada masuk ke dalam makanan, semua pekerja yang menguruskan makanan kenalah hadir training. Latihan, kena ada latihan. So apa benda yang dilatih? Sanitation dilatih. Sanitation ni apa? Maksudnya pencucian lah. Pencucian alat ke. Alright. So maintenance. Macam mana nak uruskan kerja-kerja membaiki. Kenapa kalau sanitation tadi, apa benda chemical yang mungkin terlibat? Kalau mencuci ada chemical, deterjen, sabun, kalau maintenance mungkin daripada minyak pelincir untuk baiki mesin-mesin kan. Mungkin kalau tak dicuci ataupun tidak diuruskan dengan betul, boleh masuk ke dalam makanan. Kesan-kesan daripada kerja-kerja baik pulih mesin, ada minyak lah tu, minyak ni guna, takut masuk dalam makanan. Alright. So pesticide. Maksudnya setiap tempat penyediaan makanan, selalunya premis ni dia akan ada penggunaan racun-racun serangga lah. So dia ada teknik pengurusan, macam mana nak halang benda-benda ni daripada mencemarkan produk makanan di sekeliling. Sebab memang kalau pest control ni memang perlu. Kalau untuk premis makanan, pest control perlu. So bila ada pest control, adalah kegunaan racun-racun haiwan tertentu. So kena manage dengan baik. Alright, so making standard practice after maintenance. So benda-benda ni lah yang dia training. So kalau yang training ni siapa terlibat? Yang kedua, yang terlibat adalah staff. Staff maksudnya semua pekerja, termasuk management juga sebenarnya, termasuklah bos-bos kena ada training untuk dia orang. Alright. So next, apa cara kedua untuk control chemical risk ni? Kita kena pastikan staff betul-betul mencuci semua kesan-kesan chemical yang ada pada food contact surface. Maksudnya pada mesin, pada benda-benda yang mungkin akan diletakkan makanan. Akan diproseskan makanan, mesin. Alright. So semua tempat-tempat tu, even lantai sekalipun kena cuci elok-elok. Jangan ada residu, saki baki daripada chemical yang kita gunakan di tempat
penyediaan makanan. Alright, seterusnya. So storing chemical. Okey, kita boleh kontrol dengan cara kita uruskan tempat penyimpanan chemical. Tempat penyimpanan chemical. Kalau contoh chemical pencuci ke, chemical untuk maintenance ke, okey, kena disimpankan daripada tempat yang asing yang ditetapkan. Okey, maksud tak boleh bercampur dengan produk-produk makanan yang kita sediakan. Janganlah kat store tu situlah simpan makanan, situlah simpan chemical. No. Okey, chemical kena simpan kat tempat yang jauh daripada sumber ingredient makanan dan sebagainya lah. So kena disimpan di tempat yang tertutup. Dia ada peraturan dia lah. Okay, kena simpan jauh daripada sebarang bentuk makanan. Okay. Seterusnya, okay, macam mana cara nak kontrol chemical risk ni? Okay, sewaktu receiving raw material. Okay, bila kita kat kilang, kita buat makanan ke, tak kisahlah kilang ke apa, kita mula-mula kita order ingredient kan, kita order bahan-bahan nak buat. So bahan-bahan tersebut bukanlah sampai-sampai bahan je terus buat kan, mungkin tak sempat. So memang biasa sampai-sampai bahan kita akan simpan dulu, simpan dekat storage. Okay, so proses penyimpanan tu kena ada prosedur, kena ada SOP yang betul. Okay, macam mana cara nak hantar raw material ni. Okay, maksudnya kita kena pastikan bahan mentah yang kita terima tadi, bahan-bahan yang kita terima tadi tidak tercemar sewaktu dia sampai. So macam mana cara nak handle raw material ni, simpan terus masuk ke dalam tempat penyimpanan ke, okey, janganlah bawa kulu kilir ke, okey, lalu sana lalu sini, okey, termasuklah pencemaran kimia. So dia ada peraturan, ada guideline, ada SOP dia, okey, kena buat untuk pastikan produk mentah ni, bahan-bahan mentah ni tidak tercemar daripada awal. Okey, so dia punya storage kena jaga elok. Alright, so ini adalah point-point untuk cara kita nak control chemical risk. Okey, ini kita tengok sikit. Okey, kita ada poisonous substance. Okey, ada setengah bahan kimia dikategorikan sebagai beracun. Okey, so apa contoh-contoh bahan kimia yang dikategorikan beracun? Okey, cleaning chemical, sanitizer. Sanitizer korang pakai waktu PKP ni. So tu jaga-jaga, jangan makan, jangan minum pula. Kalau kat luar memang bersih, kat dalam dia jadi racun. Okey, so lagi apa lagi? Lubricant. Okey, pelincir. Okey, kalau untuk repair mesin, okey, kena guna minyak pelincir, semua tu pun dikategorikan sebagai beracun. Okay, pesticide, racun serangga. Okey, fertilizer ni apa? Baja. Okey, kalau ada saki-saki baki baja daripada bahan mentah yang kita bawa, contohnya sayur ke, buah ke. Okey, toxin produced by Veritimol. Okey, toksin yang datang ni daripada kulat. So toksin, okey, kalau ada kulat pada bahan-bahan kita, alright, dia akan menghasilkan toksin. Toksin itulah yang beracun. Okey, so toksin itu sejenis chemical yang dihasilkan oleh kulat. Alright, pun boleh menjadikan masalah keracunan. Alright, so next, food additive. Okey, so food additive, ada setengah food additive yang berbahaya. So sila turuti peraturan yang diletakkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cek balik Kementerian Kesihatan Malaysia apa food additive yang dibenarkan, apa food additive yang tidak dibenarkan. Okey, food additive contohnya pewarna ke, pengawet ke, ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. So cek balik. Alright, so unintentional additive, ni maksud dia contamination lah, mungkin daripada habuk ke, okey, benda-benda yang tak sengaja kita masukkan ke dalam tu. So ada haiwan perosak ke, itu bahan-bahan tambahan yang tidak disengajakan. Alright, so next, heavy metal. Ini pun bahaya. Okey, kadang-kadang especially kalau makanan, okey, antara benda yang kita kena cek adalah kandungan heavy metals. Okey, especially makanan-makanan yang sumbernya daripada tanah. Okey, kat tanah ada banyak kadang-kadang pencemaran heavy metal. Heavy metal ni contohnya lead, mercury yang naturally datang daripada tanah. Ni kalau masuk ke dalam tubuh badan manusia boleh menyebabkan kematian. Bahaya. Okay, so antibiotic and other drug residue. Ni contoh-contoh chemical yang menyebabkan keracunan lah. Apa ni, sebarang bentuk dadah ataupun antibiotik. Okay, kadang-kadang ada yang diletakkan dalam daging sebagai pengawet dan sebagainya. Alright. Okay, ni contoh-contoh bahan yang menyebabkan, chemical yang menyebabkan
keracunan, poisonous. Alright. Adverse food reaction, food sensitivity. Okay, ada juga makanan kadang-kadang risikonya, okay, chemical risikonya disebabkan apa ni orang panggil sensitivity tubuh badan manusia. Contohnya food allergy. Okay, lain orang lain benda dia allergic. Okay, lain orang lain benda dia allergic, dan tak semestinya orang tu tak pernah lagi allergic. Ada kemungkinan dia boleh jadi kena allergic pada masa akan datang. Depend pada ketahanan badan masing-masing. Okay, so ada orang allergic makan jambu lah. Ada kawan saya tu, saya tengok apa, bibir dia bengkak, rupanya dia makan jambu, dia tak boleh makan jambu. Ada orang tak boleh makan jambu sebab dia allergic, dia sensitif terhadap sesetengah jenis makanan. Okay, yang kedua, ada juga food intolerance. Okay, food intolerance, metabolic disorder, basic reaction, pharmacological food reaction. Okay, ada setengah orang kadang-kadang dia sebenarnya kategorinya food intolerant ni ibaratnya penyakit lah. Okay, sebabnya ada setengah orang dilahirkan dengan tidak orang panggil tidak bernasib baik lah. Dia ada penyakit, contohnya dia tak boleh makan kacang. Okay, dia tak boleh makan kacang. Okay, itu kategori alergi juga lah. Ada juga setengah orang kadang-kadang yang ni special case sikit, dia badan dia tak ada setengah enzim. Okay, tak boleh nak digest satu benda, contohnya apa, susu lah. Ada lactose intolerance, orang tu tak boleh makan apa-apa bentuk dairy product sebab dalam dairy product ada lactose. Okay, mungkin dia jadi angin ke dan sebagainya. Alright, so ini contoh-contoh chemical risk yang dihadapi kepada apa ni, pengguna lah. So pengeluar kena jaga benda-benda ni. Okay, tapi selalunya kalau food sensitivity ni tak semua orang ada lah. Tapi yang kita boleh kontrol selalunya yang ni. Yang ni kita boleh kontrol sebabnya dia lebih pada pengurusan kita menggunakan chemical di tempat penyediaan makanan. Okay, alright, seterusnya. Okay, ni kita cerita pasal food allergen. Okay, apa itu food allergen? Okay, food allergen adalah sebarang bentuk benda yang boleh bagi tindak balas allergic reaction pada badan lah. Okay, so boleh kata hampir ke semua jenis makanan ada orang boleh potentially boleh kena allergic reaction. Okay, so selalunya apa-apa hampir ke semua makan ada je orang allergic. Okay, even contohnya susu, okay, telur pun ada orang allergic. Okay, ikan, okay, makanan laut, okay, kacang, okay, gandum, okay, soya bean dan sebagainya. Okay, bukan ni saja, ada banyak lagi. Okay, hampir semua jenis makanan yang korang mampu sebut, hampir 90% adalah food allergen. Sebarang bentuk makanan yang boleh berpotensi bagi kesan allergic reaction pada manusia. Okay, so apa benda yang bukan allergen ni? Okay, contoh-contohnya adalah produk-produk yang stable seperti gula, garam. Yang itu selalunya benda yang kita panggil stable lah. So gula, garam, okay, setengah chemical, okay, dia tak bagi kesan reaction pada setengah orang. Alright, so bila food allergen ni, apa benda yang berlaku sebenarnya? Sebenarnya dia adalah satu tindak balas badan manusia, di mana kalau kita makan satu-satu benda, badan kita salah faham. Okey, setengah badan diingatkan kalau kita makan kacang tu dia bagi kesan buruk pada badan. So dia tingkatkan imunisasi badan. Sebab itulah kalau badan tersalah baca, okey, tersalah baca maklumat ni, okey, dia salah anggap, dia ingatkan benda kita makan tu benda tak elok. So dia keluarkan imunisasi badan, sel darah putih bekerja lebih. Okey, sebab tu munculnya kawasan-kawasan yang jadi bengkak lah, right? Jadi gatal. Okey, itu normal allergy reaction. Saya pun ada pengalaman juga untuk allergy reaction. Okey, so saya tak boleh makan kek pisang yang dibeli di kedai-kedai runcit. Saya tak tahu ada minyak something dekat roti-roti ni. Okey, roti kek pisang ni dulu saya boleh makan, sekarang saya tak boleh makan. Okey, sebab allergic reaction saya develop bila saya dah makin tua kan. Sama juga dengan anda makin tua mungkin akan menghadapi masalah allergic lah. So hati-hati dengan apa anda makan. Sebab kalau allergic reaction ni, pergi jumpa doktor, belum tentu doktor boleh tentukan. Kita yang kena check balik kita makan apa. Kita je boleh tentukan kita allergic dengan apa. So jangan makan. Saya banyak kali kena, saya check, rupanya sebabnya saya makan kek pisang yang saya beli kat kedai runcit tu, okey, yang dikeluarkan oleh kilang, saya tak boleh. Saya allergic kek pisang. Tapi kalau kek pisang masak sendiri kat rumah tu, saya boleh. Saya tak tahu kat kilang tu guna ingredient apa, saya tak pastilah minyak apa dia guna tu, saya tak sure. Okay, saya jadi gatal tangan lah apa lah. Alright,
So, so ini contoh-contoh food allergen lah. So food allergen pun diklasifikasikan dalam chemical risk juga. Okay. Okay. So, okay. Yang kedua, habis pasal chemical risk. Okay, kita ada nutritional risk. Okay. Nutritional risk ni apa? Nutritional risk ni dia adalah masalah risiko kesihatan, okey, yang disebabkan oleh dua benda. Okey, pertama, okey, dia nutritional risk ni boleh berlaku apabila pertama, tengok ini pertama, individual dietary habit, tabiat pemakanan kita. Okey, nutritional risk, okey. Kita boleh sakit disebabkan benda kita makan, okey, sebabnya tabiat makan kita. Kalau kita makan banyak benda berlemak, alright, dia tinggi kolesterol, tinggi lemak. Okey, banyak makan benda manis, kencing manis. Okey, macam itulah. Masalah penyakit-penyakit dan masalah kesihatan yang disebabkan oleh tabiat pemakanan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masalah kesihatan nutritional risk ni juga boleh berlaku bila ada bahagian-bahagian body yang tidak berfungsi. Okey, allergic tadi, okey, dia pun termasuk dalam kategori ni juga rupanya. Alright. So metabolic disorder ataupun allergic reaction lah kita panggil ataupun sebahagian fungsi organ badan ke tak ada enzim macam saya sebut tadi pun, okey, itu pun nutritional risk juga. Alright. Tapi kalau yang kedua ni mungkin kita tak boleh nak halang lah. Cuma kalau kita ada masalah tu, okey, yang kedua ni malfunction of body ni, okey, ada fungsi badan yang tidak boleh berfungsi, sama ada kita berjumpa doktor ataupun kita cuba elakkan makan makanan yang boleh bagi kesan yang buruk pada badan kita lah. Okay. Yang kedua, yang pertama tadi, individu tabiat makanan tu kita boleh jaga. Itu for sure kita boleh jaga. Alright. So next, nutritional risk juga ada risiko menyebabkan kita poor nutritional status. Ni tabiat bermakanan lah. Kadang-kadang kita tak makan sayur ke apa ke, so badan kita kurang zat. Alright. So kalau especially bila kita makin meningkat umur, okay, kita akan makin terasa kesan nutritional risk ni. Sebab apa yang kita makan waktu kita muda, okay, bila tua dia akan bagi efek pada badan lah. Maksudnya kita kurang ambil vitamin ke, kita kurang ambil mineral ke, okey. Nanti waktu tua kita akan terasa sakitnya. So jaga-jaga pemakanan korang, ambillah pemakanan seimbang. Patuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, bukan peraturan lah, okey, cadangan pemakanan yang bagus, okey, makanan seimbang, tengok piramid makanan dan sebagainya. Alright. So next age related physiology change, okey, dan lagi satu berkaitan dengan bila kita dah tua, okey, banyak macam perubahan daripada segi kita punya physiological ada mungkin dulu kita punya buah pinggang dulu boleh tapis dengan elok, sekarang tak boleh tapis dengan elok. Okey, makin kita tua makin banyak anggota badan yang rosak. Okey, so penyakit-penyakit pun senang kenalah. Contohnya apa? Ingestion, absorption ni, okey, mungkin kita dah tak boleh digest makanan macam dulu, sehebat macam dulu. Okey, dulu kalau makan minum gula banyak pun kandungan darah dalam gula bila cek kat klinik tak ada masalah pun, tapi bila dah tua, okey, minum sikit je gula pap, kandungan gula naik sebabnya kadar metabolik badan lah. Alright. So ini adalah nutritional risk. Okey. Next kita ada physical risk. Physical hazard lah. Apa benda contoh physical risk ni? Okey. Physical risk ni sejenis hazard yang kita dah biasa kita belajar. Okay. So food safety, okay, physical hazard ada dalam chapter 1 pun ada. Kita tengok physical hazard apa benda. Okay. So kadang-kadang kalau untuk kita selaku consumer, apa physical hazard yang kita hadapi? Okay. Benda-benda yang physical, contohnya apa? Contamination daripada dalam raw material. Contoh dalam tu ada serpihan besi ke, okay, ada serpihan tanah ke batu-batu ke. Alright. So benda akan mungkin kalau kita makan mungkin cedera lah. Okay. So physical hazard of food regulation regarding physical hazard and determine the type, control, minimize potential hazard of food. So sebab tu kita ada standard seperti HACCP, HACCP, good manufacturing practice. Sebab tu kita kena apply hygiene, sebab kita nak halang physical hazard ni daripada masuk ke dalam makanan lah. Okay. Ni sama je lah, sama yang kita terang seperti chapter yang lepas. Alright. So next. Okay, ni contoh-contoh physical hazard lah. Mungkin dalam makanan mungkin termasuk wood, kayu, plastik, metal,
kaca, bone, tulang pun boleh jadi, mungkin tulang ayam yang tajam ke boleh jadi physical hazard, makan-makan luka. Alright, spice herb, okay. So kadang-kadang ni spice herb macam ni, rempah ratus ni macam mana boleh jadi physical hazard juga, sebab kadang-kadang dia bergumpal, okay, mungkin boleh menyebabkan choking. Choking ni apa? Tercekik tercekik, lepas tu kita trauma nak makan dah apa ni, rempah ratus ni. Okay, so insect, okay, macam mana binatang apa ni kita panggil perosak, insect, tikus semua tu boleh jadi physical hazard juga. Sebabnya kalau kita termakan dia, kita makan badan dia tak, makan badan binatang tu. Bila kita makan binatang tu, badan binatang tu dia jadi physical hazard. Kadang-kadang ada pernah kawan saya makan sup, dia termakan cicak. So yang dia kena tu adalah physical hazard, makan cicak. Okay, makan kumbang, kaki kumbang tajam, sakit. Contoh-contoh lah. Okay, so dia bila kita termakan binatang, okay, termakan pest, okay, itu jatuh dalam kategori physical hazard. Alright, so next, personal item, okay, maksudnya contohnya anggota badan tubuh manusia ke, alright, masuk, okay, jari terpotong ke, okay, so itu physical hazard juga. Alright, kalau ada kuku orang ke, rambut orang tu physical hazard. Alright, okay, so habis pasal physical hazard, kita ada microbiological hazard. Okay, microbiological hazard. Okay, ini pun korang dah biasa, korang dah belajar subjek microbe. Okay, benda yang sama juga. Okay, kita rewind saja balik. Okay, apa dia microbiaris? Okay, daripada bakteria, virus, parasit, fungi. Okay, lepas tu kita kena control temperature untuk kita elakkan mikrobial daripada membiak. Alright. So kita kena elakkan cross contamination. Okay, siapa ingat? By the way, benda-benda ni ada dalam subjek food packaging pun ada belajar benda ni. Okay, banyak, saya rasa banyak subjek dia sentuh benda ni. So saya tak perlu ulang balik lah. Alright, so basically benda yang sama saja. Okay, seterusnya, okay, ni contoh-contoh bakteria lah. Ni pun korang dah tahu kan. Okay, contoh-contoh bakteria yang bagi masalah kesihatan lah. Contohnya salmonella, okay, E. coli, okay, listeria, okay, ini antara bakteria yang famous selalu masuk dalam makanan, selalu mencemarkan makanan. Alright, kalau salmonella dia boleh menyebabkan cerit beret, okay, bahaya. Okay, E. coli pun, E. coli dia ada toksin, okay, boleh menyebabkan keracunan. Listeria, okay, listeria pun boleh menyebabkan foodborne illness, okay. Okay, so sikit saja. So that's all for chapter 2. Okay, chapter 2 ni ringan-ringan saja. Okay, so saya harap kita boleh teruskan dalam kelas online. Okay, kalau apa-apa tak faham boleh tanya nanti. So saya rasa simple je chapter 2 ni, tapi tak apa, kita bincangkan nanti dalam kelas. Okay, thank you very much. That's all for today. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.